Assalamualaikum dan selamat malam semua. Oke, malam ini saya ingin menjawab soalan objektif Soalan objektif tentang setahun pentadbiran Perikatan Nasional. Ini adalah satu penilaian jujur daripada rakyat Marhain yang bijak daripada saya. Okey. Dia suruh buat tinjauan mengenai Kerajaan Perikatan Nasional. Sekarang kita mulakan. 1. Keseluruhannya, adakah anda berpuas hati dengan pencapaian kerajaan? Sudah semestinya saya jawab tidak berpuas hati. Kedua, bagaimanakah anda menilai pencapaian Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas setahun? Ini satu. Mana boleh dua? Okey, ketiga. Apakah langkah segera yang anda fikir patut kerajaan lakukan? Apakah langkah segera? Adakah kita perlu darurat atau politik? Kita jawab berdepan usul undi tidak percaya di parlimen. Okey, kita jawab yang ini pula. Siapa mau percaya kepada kerajaan minoriti kan? Jadi kita buat berdepan usul undi tidak percaya di parlimen. Soalan keempat, pilih 5 menteri yang anda sangat berpuas hati dengan prestasi kerja mereka. Sudah semestinya menteri daripada Barisan Nasional. Kita jawab, okey, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan. Okey, 1. Datuk Seri Dr. W.K. Siong, Menteri Pengangkutan dari MCA Nasional. Kedua. Ketiga, tidak mungkin. Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasara, Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Okey, ini terbaik punya. 4. Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan. Okey, 5. Okey, habis. Seterusnya, harap-harap memori telefon ini dia kita buat tinjauan lagi. Prestasi dalam menangani pandemik COVID-19. Soalan nomor 5, pada pandangan anda, apakah status terkini pencapaian Kerajaan Perikatan Nasional dalam usaha mengekang pandemik COVID-19? 1. Kejayaan, kerajaan telah gagal. Ketiga, dengan rancangan imunisasi kebangsaan COVID-19 yang berterusan, pertempuran kita melawan COVID-19 masih belum tercapai. Jawapannya simple dan pengakuan jujur daripada seorang rakyat yang bijak. Kerajaan telah gagal. Okey. Bagaimanakah anda menilai pencapaian kerajaan dalam melawan dan menguruskan pandemik? 1. Adakah anda bersetuju COVID-19? MCO pertama pada ujung tahun lepas. Okey, ya. Penutupan sempadan negara, ya. Kuarantin wajib 10 hari, ya. Pelanggaran SOP didenda RM1,000 atau dipenjarakan. Ini saya kurang setuju kerana rakyat sekarang banyak yang susah. Tidak. Larangan rentas negeri dan daerah, saya setuju. Membenarkan rentas negeri pada 6 Disember lalu. Tidak. Pembukaan semula sekolah semasa MCO tahun lepas. Tidak. Sekolah ditutup sekali lagi apabila kebijakan negeri kembali melaksanakan MCO. Ya. Membenarkan perhimpunan awam semasa CMCO. Tidak.
Kurangkan larangan semasa CMCO 2.0 dengan membenarkan kebaikan sektor beroperasi. Tidak. Membenarkan aktiviti senaman memancing, bermain golf dan gym semasa CMCO. Tidak. Tempo kuarantin dipendekkan 3 hari untuk menteri yang membuat lawatan rasmi dengan jadual perjalanan gelembung. Oh, tidak. Mewajibkan jilid COVID-19 untuk pekerja asing dan majikan dengan membayar semua kos. Ini mewajibkan COVID-19. Oh, tidak. Vaksinasi percuma kepada semua penduduk termasuk pedagang. Ya. Adakah Anda berpendapat pengistirahan perintah darurat diperlukan semasa pandemik? Tidak. Tidak. Pada pendapat Anda, perintah darurat yang dicadangkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akibat pandemik atau sebab politik? Ya, sebab politik. Jujur. Dengan langkah dilakukan kerajaan, adakah Anda optimistik bahwa pandemik COVID-19 akan berakhir tahun ini? Ragu-ragu. Seterusnya, nampaknya sudah menit ke-6 menit 23 saat. Harap ini telepon muat memori. Kita buat tinjauan lagi. Soalan nomor 11, yaitu dalam kategori pencapaian dalam pemulihan ekonomi. Adakah Anda berpuas hati dengan usaha Kerajaan Perikatan Nasional untuk memulihkan ekonomi? Tidak. Saya tidak puas hati. Adakah Anda berpendapat bahwa rangsangan ekonomi dan pakej bantuan rakyat di bawah Kerajaan Perikatan Nasional memberi manfaat kepada orang ramai? Sesungguhnya dia bagi bantuan ialah membantulah. Ya. 13. Adakah Anda yakin Kerajaan Perikatan Nasional mampu memulihkan ekonomi? Seterusnya, tinjauan terhadap ulang tahun pertama Kerajaan Perikatan Nasional PN. Oke. Dalam kategori soalan pencapaian pendidikan 14. Adakah Anda berpuas hati dengan langkah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR? Puas hati sedikit. 15. Adakah Anda menyokong keputusan KPM untuk semua pelajar balik ke sekolah dan PDPR dihentikan? Tidak sokong. Adakah Anda mempunyai keyakinan atas kesehatan dan keselamatan pelajar yang balik ke sekolah ketika wabak COVID-19 ini? Tidak yakin. Pada pendapat Anda, adakah KPM telah memastikan eksis ke atas pendidikan dan perkembangan pembelajaran tidak terjejas akibat wabak COVID-19 dalam setahun yang lalu? KPM telah berusaha sedaya upaya. Oke. Seterusnya, ini tinjauan, dia ada lebih kurang 30 soalan. Oke, langkah ke depan. Anda berpendapat bahwa ketidakstabilan politik telah menjejaskan kemajuan negara dan mengakibatkan kerajaan tidak dapat berfungsi dengan cekap? Ya. Betul. 19. Adakah Anda berpendapat bahwa pilihan raya umum adalah langkah terbaik untuk menyelesaikan ketidakstabilan politik ketika ini? Betul. 20. Adakah Anda menyokong pilihan raya umum diadakan dengan segera selepas tamat perintah darurat? Ya. 21. Apakah parti politik Anda akan sokong pada PRU15, PPBM, UMNO, PKR, DAP, MCA, PAS, PAS, Amanah, MIC, Warisan, GPS, Pejuang Muda, Gerakan, Parti Pembangkang di Sarawak, Parti Pembangkang di Sabah tak pasti atau belum ada keputusan? Saya belum daftar sebagai pengundi, lain-lain. Sudah semestinya saya akan pilih Parti Keramat Melayu, iaitu UMNO. 22. Apakah kaum Anda Melayu Bumi Putra Sabah atau Sarawak? Okey, Bumi Putra Sabah atau Sarawak. Saya orang Sabah. Apakah umur Anda 22 hingga 30 tahun? Okey, serah. Yes, serah. Ada lagi? Okey, nampaknya saya telah menghabiskan soalan objektif dari Sinar Harian. Okey, ini sumber dari Sinar Harian. Okey, assalamualaikum dan selamat
malam semua, selamat menjawab. Dengan jujur jangan lupa subscribe channel YouTube saya Adha Dumpas TV. Oke, salam satu Malaysia. Malu apa bosku?